Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah, Yang Berhormat Datuk Haji Safar bin Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Setiausaha Tetap Kementerian, Ketua-Ketua Jabatan Negeri, Datuk Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan dan rakan media yang dihormati sekalian. Pada petang ini kita akan menyalakan majlis penyampaian sumbangan tabung bencana COVID-19 yang disampaikan oleh syarikat berkaitan kerajaan dan badan-badan berkandung negeri Sabah. Untuk itu kita mulakan penyampaian sumbangan yang pertama daripada Sabah Energy Corporation Sdn Bhd yang akan disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya yang berbahagia Datuk Harun bin Haji Ismail, disaksikan oleh pengurusi SEC Datuk yang berbahagia Datuk Hamdi Tua. Nilai sumbangan bernilai RM500,000. Seterusnya dijemput daripada ASEAN Supply Base Sdn Bhd. Dipersilakan menyampaikan sumbangan yang berbahagia Datuk Haristan, disaksikan oleh pengurusi ASEAN Supply Base yang berhormat Senator Datuk Donald Peter. Nilai sumbangan bernilai RM500,000. Seterusnya dipersilakan wakil daripada Runhill Powertron Sdn Bhd. Dipersilakan penyampaian sumbangan yang berbahagia Engineer Dr. Zahrul Faizi bin Husin, disaksikan oleh pengurusi Sabah Energy Corporation yang berbahagia Datuk Ramli Dua. Nilai sumbangan bernilai RM500,000. Seterusnya dipersilakan wakil daripada Koperasi Pembangunan Desa KPD. Silakan penyampaian sumbangan itu pengurus besar yang berbahagia Puan daripada KPD dan diwakili oleh Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Nilai sumbangan bernilai RM1 juta Malaysia. Silakan seterusnya daripada penyampaian sumbangan daripada Warisan Harta Sabah Sdn Bhd. Silakan penyampaian sumbangan daripada Ketua Pegawai Eksekutif yang berbahagia Encik Ahmad Rizal bin Haji Dahli dan disaksikan bersama oleh pengurusi Warisan Harta Sabah yang berbahagia Datuk Seri Panglima Hashim Faizal. Nilai sumbangan bernilai RM2 juta Malaysia. Dan sumbangan sekotak hand sanitizer RM2,500. Dia kotak ni sampel saja. Kalau semua kotak dah beri angkat. Okey, thank you. Terima kasih banyak. Dan yang terakhir adalah sumbangan daripada kumpulan Yayasan Sabah sebanyak 1.35 juta melalui anak syarikat Bentang Wawasan Sdn Bhd sebanyak RM350,000 dan Sabah Software Berhad bernilai RM1 juta. Penyampaian sumbangan yang daripada Pengarah Sabah yang berbahagia Datuk Haji Jamalul Kiram, Datuk Haji Zakaria. Nilai keseluruhan ialah jumlah sumbangan keseluruhan pada hari ini yang RM5.850,000 yang telah dikumpulkan setakat hari ini. Majlis mengucapkan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang dan untuk itu majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk menyampaikan sidang akbar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini alhamdulillah kita ada acara yang cukup bermakna, iaitu majlis penyampaian sumbangan daripada GLC Kerajaan Negeri kepada Kerajaan Negeri untuk memastikan supaya bantuan
Kewangan ini dapat sekurang-kurangnya boleh disampaikan kepada semua pihak yang memerlukan bantuan ini di peringkat akar umbi khususnya yang the very vulnerable people, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada semua anak-anak syarikat yang turut memberi sumbangan, di antaranya Sabah Energy Corporation, Asian Supply Bias, Runhill Powertron, Koperasi KPD, Warisan Harta sumbangan daripada kumpulan Yayasan Sabah sejumlah 5.8 juta ringgit, dan ini sekurang-kurangnya dapat mengurangkan bebanan dari segi keperluan kita untuk menampung apa yang diperlukan oleh bukan hanya frontliners, bahkan juga peralatan kemudahan-kemudahan untuk dapat kita ringankan bebanan masyarakat yang dilanda oleh bencana wabak COVID-19 ini. Kita sudah dah tahu bahawa ada di antara mereka yang bertanya macam mana duit yang kita nak belanjakan, ya, ke arah mana belanja duit ini. Sebenarnya kita mempunyai sistem yang cukup teratur untuk membolehkan supaya kelak nanti kita akan perincikan dan jelaskan, ya, sama ada perbelanjaan kerajaan negeri dalam kewangan yang telah saya umumkan melalui belanja hampir berapa, dan itu merupakan satu bantuan yang kita khususkan kepada semua mangsa-mangsa yang terkena oleh COVID-19. Dan setakat ini alhamdulillah saya dapati sedia pada setiap ketika, setiap hari sebenarnya, ya, kita pantau macam mana delivery system kita. Contoh dari segi pelajaran dan untuk bantuan masyarakat rakyat Sabah yang berada di Semenanjung, saya dah salurkan 9 juta ringgit untuk bagi bantuan pelajar-pelajar dan juga masyarakat kita yang bekerja di Semenanjung, iaitu B440 ke bawah. Dan saya berharap sungguh ada di antara mereka yang menerusi Facebook mereka tanya, belum jumpa ini duit, di mana ini duit boleh dapat. Daripada kita nak lakukan through Facebook, bagi tahu dengan kita macam mana nak berhubung dengan mereka juga, ya. Dan saya telah sebarkan dan saya minta pegawai-pegawai kita di Pejabat Perhubungan di Sabah, di Kuala Lumpur berhubung, ya, dengan mana-mana pihak yang berada di situ, pasal the detail part of it, where they are, who they are, we don't know where they are. Kadang-kadang dia mobile hari ini, tahun ini dia bekerja di tempat ini, tahun depan dia ada bertukar macam-macam tempatnya. Jadi kalau mereka tak memaklumkan kita, we cannot track them, we cannot trace them, we cannot communicate with them where they are. So saya ingat untuk meringankan bebanan petugas-petugas kita yang berada di Semenanjung, pelajar-pelajar mudah sikit, pasal Menteri Pendidikan, Menteri Pelajaran Negeri Sabah dan Inovasi Datuk Dr. Yusuf Yaakob telah pun kita berhubung kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi di Semenanjung, dan kita communicate macam mana nak bagi bantuan ramai pelajar-pelajar Sabah yang berada di Semenanjung. Malahan di Mesir pun kita bagi bantuan bukan hanya menerusi duit zakat, bahkan juga kita bagi bantuan menerusi kewangan kerajaan negeri, kerana di situ perlu juga bantuan yang dapat kita hulurkan, termasuk pelajar-pelajar di Indonesia, termasuk pelajar-pelajar di tempat-tempat yang lain. Kita sebaik mungkin kita akan sampai reach them out as fast as possible, ya, untuk membolehkan supaya kita ringankan bebanan. Begitu juga sektor-sektor yang lain, contohnya taxi drivers dan juga minibus operator yang ada. Telah minta Kementerian Infrastruktur Datuk Peter Anthony untuk menggerakkannya selama yang mungkin, termasuk nelayan-nelayan, petani-petani yang ada. Ini merupakan di antara golongan yang very vulnerable, yang memerlukan bantuan. Banyak lagi yang kita akan teruskan bantuan kepada miskin tegar dan juga kumpulan orang miskin di setiap luar bandar. Kementerian Luar Bandar tengah menguruskan, walaupun tidak mudah bagi kita untuk melaksanakannya. Di Tokok Tambah dengan bukan hanya bantuan kewangan yang kita berikan kepada fakir-fakir miskin yang ada, had kufua, di samping itu kita bagi bakul makanan pun, ya, ke peringkat mereka di setiap kawasan yang ada. Saya ada bagi arahan supaya pastikan sampai ke rumah-rumah mereka, setiap kampung yang ada, mana rumah ada penduduk dia, tidak kira siapa dia, mereka berada di mana, asalkan mereka memerlukan dan diperlukan untuk bagi bantuan, maka kita salurkan bantuan ini. Dan saya yakin di bawah pengurusan pentadbiran pengarah unit PPM di negeri Sabah yang kita mempunyai 3,000 lebih anggota perkhidmatan di setiap daerah-daerah yang ada. Mereka tidak keluar daripada mana tempat, mereka berada di kampung-kampung, di daerah yang mereka kita tugaskan untuk menjalankan
Setakat ini kita dah sampai, saya ingat, dalam 160,000 ya, ketua isi rumah yang ada di seluruh negeri Sabah yang kita telah bekalkan bakul makanan yang ada, ya, lain daripada yang adun-adun bagi. Jadi ditokok tambah oleh saya tahu ada inisiatif ahli-ahli Dewan Undangan Negeri kita yang masuk kampung-kampung, itu di samping bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan menerusi unit PPM yang ada, ya. Dan ini juga merupakan satu usaha yang kita lakukan, termasuk nelayan-nelayan dan juga petani-petani yang ada, dan termasuk juga taxi driver yang ada. Sehingga taxi driver ni dah hampir separuh lebih yang kita dah pun reach them out untuk pastikan supaya kita bagi bantuan bukan hanya di peringkat negeri Sabah, termasuk taxi driver yang ada di Labuan, yang juga merupakan rangkaian. Kadang-kadang orang Sabah yang berada di situ yang menjadi usahawan, jadi peniaga di situ yang berhadapan dengan tidak ada pelancong, mereka pun terkandas, tidak dapat membawa penumpang, sama ada yang datang dari Sabah, datang dari luar. Mereka ini merupakan rakyat yang asalnya daripada Membakut, daripada Kuala Punyu, daripada Beaufort, daripada Sipitang, yang bantuan dan sokongan daripada kita. Ini di antara langkah yang kita telah lakukan untuk memastikan kewangan ini dapat kita salurkan. Malahan kita membeli beberapa peralatan, ya. Contohnya dari segi yang untuk testing ni, reagent ini kita beli dari Singapura dan dia belanja 750,000, dan ini kita telah yang lalu dan kita dah serahkan dengan Kementerian Datuk Christina Rundi, dan mereka menggunakan kemudahan ini untuk membolehkan supaya sampel yang ada dapat kita percepatkan, dites dan dikaji sama ada antara sampel ini mengandungi positif ataupun negatif yang ada, dan kemudahan ini amat penting bagi kita. Di samping itu, kita memberi peralatan seperti mask, face mask yang ada, dan juga sanitizer yang perlu kita bagi bekalan, kerana kita yakin ini bukan hanya setakat hari ini, ya. Contoh macam face mask ni, dalam amalan praktis yang biasa, dalam satu hari dia perlukan 3 face mask yang ada, khususnya the frontliners yang ada, pasal dia perlu, bila dia perlu, dia tidak boleh basuh. Kalau dia basuh, nanti dia tak boleh pakai lagi. So they have to change every now and then, almost every day. The frontliners di Tukar Tambah belum buka sekolah, tidak tahu bila mana buka sekolah ni, dan kita perlu sediakan untuk anak-anak masuk ke sekolah, untuk letak nanti mana yang khususnya tingkatan 5, tingkatan yang ni yang memerlukan persediaan untuk berhadapan dengan peperiksaan, sudah pasti untuk melindungi mereka perlukan face mask. Di samping itu, mereka juga memerlukan sanitizer yang ada. Saya tahu alternatif yang lain kita boleh guna sabun, tapi maklumlah sekolah-sekolah ada di luar bandar Sabah ni, ada yang ada air, ada yang tidak ada air. Jadi kalau kita pakai sabun tidak ada air, ambil air sungai, dan kita air sungai itu mungkin contaminated, jadi it's not treated water. So it is easier and more practical and a lot more hygienic kalau kita ada. Maka dengan itu kita gunakan kewangan yang ada ini untuk sebaik mungkin dalam memastikan supaya kemudahan-kemudahan ini dapat kita perlu bagi bantuan. Di samping itu, kita juga sediakan peruntukan untuk baik pulih beberapa prasarana, contoh macam quarantine center yang kita gunakan. Di antaranya kita gunakan kemudahan-kemudahan di Bukit Padang, ya, iaitu kemudahan Kementerian Kesihatan Pusat, juga bomba pusat latihan, walaupun saya dipahamkan tidak begitu selesa, but kita tambah baik, dan kita gunakan kewangan negeri Sabah untuk pejabat bomba persekutuan untuk membolehkan it is of use untuk quarantine members yang ada. Pasal kita tahu ada di antara mereka ni jumlah agak besar, ya, pelajar-pelajar yang datang dari luar negara, dan kita telah membuat beberapa peraturan, iaitu for those people outside coming into the state, they must be quarantined, no exception. Sama ada dia datang daripada Semenanjung, Kuala Lumpur, sama ada datang daripada luar negara, di London, di Eropah, China, they must be quarantined, they must be test to be done, to ensure that mereka ini tidak akan mobile. Termasuk juga contoh macam rakyat Malaysia dari Sabah yang berada di Nunukan, di Kalimantan, akan ada datang dalam minggu ini yang kita buat facing it, pasal jumlah mereka
agak besar, ya, lebih daripada 90, saya ingat 80 yang kita letak mereka untuk pastikan sudah sampai di Tawau. Tapi saya maklumkan, kembalikan mereka ke negeri kita, tapi jangan kita biarkan melalui jalan tikus yang ada yang mungkin tidak terkawal. Kalau tidak terkawal, dia akan berdamping dengan keluarga, anak-anak mereka yang mungkin akan terjangkit kalau sekiranya mereka tidak kita buat testing. Maka dengan itu penting kepada kita pastikan kuarantin dilakukan untuk membolehkan supaya kita cari dan buat testing sama ada mereka positif ataupun negatif untuk mengelakkan supaya mereka ni tidak ada kontak dengan mana-mana pihak yang ada. Walaupun tidak mudah bagi kita untuk dari segi center kuarantin ni, saya tahu tidak mencukupi, tapi kita berharap ianya akan dapat kita tingkatkan. Dan saya telah minta Kementerian Infrastruktur dengan kewangan yang kita telah sediakan untuk membelanjakan duit yang kita telah umumkan untuk baik pulih mana-mana pusat quarantine center yang diperlukan, ya, supaya ianya agak selesa untuk kemudahan. Saya tahu ada yang komplain quarantine center kita bukan to the mark yang ada. Kita tidak, pada peringkat awal memang kita tidak tahu bahawa keadaan ini sebegitu meluas, ya. Kesan dia bukan hanya dari segi jumlah yang kita dapat lihat, bahkan juga dasar-dasar daripada pihak-pihak tertentu, contoh macam dari Eropah, pelajar-pelajar yang terpaksa balik, ya. Pada peringkat awal kita mendapat maklumat mereka akan dikuarantin from the entry point yang ada. Itu dasar daripada pusat dahulu, tapi selepas itu dia tukar dan dibolehkan balik, digalakkan balik ke Sabah. Dan itu yang kita bimbang, pasal saya yakin pusat dia ada yang mereka menggunakan hotel. Dan begitu juga kita di peringkat ini, kita telah pastikan supaya kita sediakan kemudahan untuk masyarakat kita. Quarantine center sama ada di Tawau, sama ada di Ladatu, sama ada di Sendakan, sama ada di Keningau, sama ada di Kota Kinabalu. Dan pusat-pusat ini kita telah kenal pasti untuk membolehkan kita tempatkan. Salah satu daripada kita akan tambah baik sport kompleks yang ada di Likas, dan kita akan bina di situ dalam sikit masa lagi, sehingga dalam 2-3 minggu dia akan dapat dilengkapi dengan beberapa kemudahan infrastruktur supaya kita dapat tempatkan rakyat kita yang di kuarantin. Kita akan kontrol kodon di area. Tidak akan ada orang di kawasan itu yang boleh masuk, pasal virus ini kalau tidak ada kontak tidak jadi masalah. Jadi jangan dekat dengan tempat itu. Kalau jarak jauh yang jauh, don't worry, it cannot be contaminated. You cannot be contaminated, it won't be affecting you. Tapi kita jangan biarkan, we must take the necessary precaution to make sure that kita ada preventive measure yang ada untuk mengelakkan diri kita daripada terjerumus dengan wabak COVID-19 ini. Langkah-langkah yang kita akan lakukan, saya akan bentangkan dalam sidang Dewan yang terdekat ini untuk kepada masyarakat tentang bagaimana perbelanjaan duit ini. There's nothing to worry about it. Ya, ini perbelanjaan yang amat kita perlukan, walaupun berbagai lontaran pendekatan ini, pembaziran itu. Kita nak selamatkan nyawa manusia yang ada di negeri ini. Itu pertimbangan kita. Saya sedar dan tahu ada di antara yang keuntungan kita boleh baik pulih, tapi nyawa manusia tidak boleh dicari. Kalau dah mati dah tidak boleh ganti. Ya, susah nak ganti orang. Ya, tidak ada cara dan kaedah dia. Yang penting bagi kita selamatkan. Priority is that, selamatkan nyawa manusia. And then after that we look into some of the business entity yang ada berhadapan dengan masalah. Contoh ada kilang-kilang. Kalau kita dapat fakta kilang-kilang yang mempunyai negative kind of incident 24 jam, jangan lebih daripada waktu yang kita letakkan, dan kita nak tahu siapa kontak dia, ladang mana, kilang mana, transport mana, siapa yang dia bekalkan, ya, peralatan apa yang dia bekalkan. Ini kita kena tahu. Kerana ini perlu kita lakukan, walaupun dia agak very tedious job to do, but at this point of time we do have to micromanage this, because saving people life, we cannot be just top down kind of concept. Daripada atas cuma kita tengok, kita tidak tahu apa yang berlaku di peringkat bawah. We have to go to the ground there, go deeper to ensure that we can find out, are you sure that there's no incidents of our people on the ground there with negative, with positive kind of case yang ada. Kalau tidak, dia akan berhubung rapat dengan masyarakat yang tidak ada virus dia, dan dia akan kontak. Lepas itu dia akan kontak dengan rakan-rakan mereka. Kita sedar dan tahu bahawa virus COVID-19 ini tidak ada ubat dia setakat ini. The only
things that we can do, preventive measure. Preventive measure, distance yourself. Duduk di rumah sebaik mungkin. Maka dengan itu, kerajaan negeri nak sampaikan makanan yang ada. Bekalan makanan sebaik mungkin. Bukanlah kita nak beri keselesaan dengan makanan-makanan yang, tapi keperluan. Ya, kena kita nak reach them out. Begitu yang saya nyatakan, mesyuarat kabinet tadi pun saya dah maklumkan, reach them out as many as possible. Rumah-rumah yang ada di setiap kawasan-kawasan daerah yang ada, jangan ada ketinggalan. Asalkan mereka memerlukannya, dan kita akan bagi bantuan. Sama ada hardcore fuah, bantuan kewangan one-off ataupun yang miskin tegar, kita akan bantu kewangan. Di samping itu bekal makanan. Dan kalau sekiranya ada di antara mereka yang tidak termasuk dalam senarai IKASI, ya, saya dah minta supaya pegawai-pegawai daerah senaraikan mereka, unit PPM senaraikan mereka, masukkan dalam senarai, dan kita akan sediakan bantuan. Ya, kita bagi bantuan untuk memastikan supaya mereka ini dalam keadaan boleh diselamatkan bukan hanya daripada COVID-19, bekalan makanan yang sekurang-kurangnya mencukupi. Begitu juga dari segi bekalan makanan, dan saya dah maklum dengan Komisioner Polis beberapa hari yang lalu, Angkatan Tentera Negeri Sabah, dan saya telah maklumkan kalau ada bekalan makanan daripada mana tempat Keningau ke, Kundasang ke, dari Tawau ke, nak bawa bekalan makanan seperti ikan, sayur-sayuran, allow them to move. Pastikan supaya bekalan makanan ini reach to the market where they can be sellable. Dan ini yang kita nak pastikan, jangan halang bekalan makanan. Tetapi kalau mereka membawa bekalan makanan sikit tapi penumpang banyak, itu bukan bawa bekalan makanan, itu membawa penumpang itu. Ya, jadi kita kena pastikan, ya, konsep lockdown ni ialah untuk pastikan supaya kita nak selamatkan nyawa mereka. Ya, kita harus pastikan tindakan ini dapat kita lakukan sebaik mungkin. Dari segi delivery system kita untuk memberi bantuan ini dapat kita sampai. Jadi saya meraih sungguh kalau sekiranya ada di antara mereka yang tidak kesampaian sama ada berada di Semenanjung, please reach us as well. We try to reach you all. Kita nak sampaikan sebaik mungkin, tapi terkadang itu kita tidak tahu di mana anak-anak Sabah ini berada. Maklumlah, mereka mungkin luas satu rumah, lepas itu kerja satu tempat, dan kita tidak tahu. We cannot monitor. Yang kita anggarkan, saya tahu lebih daripada itu jumlah itu. Lebih 30,000 yang bekerja di Semenanjung, bawa B40 yang ada, ya. Yang mungkin ada di antara mereka kerja security guard, kerja dari segi pelayan di restoran, di hotel yang ada. Jumlah-jumlah ini kita tidak dapat ketahui di mana mereka berada, kecuali kalau mereka dapat berhubung dengan pejabat Kuala Lumpur di Ampang. Dia satu saja pejabat di situ. Sehingga kalau kita orang Sabah semuanya tahu di mana pejabat perhubungan negeri Sabah. Reach them out, dan saya telah paparkan di media sosial phone number mereka, pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk berhubung untuk memastikan supaya bantuan-bantuan ini dapat kita salurkan. Ya, InsyaAllah, ya, kita akan teruskan bantuan ini, tidak berarti dia akan berhenti setakat itu. Di peringkat yang kedua, kita akan susun atur bagaimana usahawan-usahawan yang ada. Untuk peringkat ini, those affected by COVID-19. Ya, ini pertama, nak selamatkan nyawa manusia. The second phase will be looking into how can we save them to help all the business entity yang ada. Itu peringkat kedua. Kalau kita sekarang bantu usahawan-usahawan yang ada di antara mereka yang tidak boleh beroperasi. Ada yang di antara mereka sudah pun ditutup, mungkin oleh kerana pekerja takut nak turun ataupun berbagai kaedah. Maka itu merupakan the timing must be right, ya. To help them when the time comes. Saya yakin insyaAllah, ya, jangan bimbang sangat. Saya dah minta badan kita di bawah EPU, dan juga saya telah deployed Datuk Idris Jala untuk membuat kajian secara menyeluruh bagaimana package yang kita beli bagi bantuan sektor by sektor. Sektor pelancongan, sektor pertanian, perikanan, makanan, dan sektor binaan yang ada, berbagai sektor lah, perhutanan, untuk membolehkan tourism sektor, dan yang mana cara kaedah dasar dan juga bantuan yang perlu kita lahirkan di masa yang terdekat ini. Ya. Jadi terima kasih banyak kepada semua agensi negeri, termasuk ada syarikat Runhill tadi yang telah memberi sumbangan ke arah untuk membantu rakyat di peringkat akar umbi. InsyaAllah kita akan lakukan yang terbaik, dan kita nak pastikan setiap kewangan ini akan dapat sampai kepada masyarakat yang memerlukannya.
Ya, saya yakin akan ada lagi bantuan mungkin daripada private sectors yang ada. Saya dipahamkan, saya dihubungi oleh pihak swasta dan saya telah minta Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Hanafiah, Datuk Kasim bersekali dengan siapa lagi ni, Sri Wang Saminan, setelah bincang dengan SS untuk menyelaraskan, ya, bantuan ini akan dapat kita sampaikan perantara sama ada daripada Chambers of Commerce dan juga bisnis entity yang ada untuk dapat kita selaraskan. Bantuan ini akan dapat meringankan bebanan rakyat di peringkat akar umbi ini. Okey, terima kasih. Datuk Seri ada bercakap tadi tentang pelajar Sabah yang berada di luar negara, di luar Malaysia. Bagaimana mereka mau reach out ke bantuan-bantuan yang Kita ada contoh macam di Mesir. Kita ada dua di situ. Satu, kita ada pegawai Yayasan Sabah yang belajar ajas tajaan Yayasan Sabah. Ada pegawai-pegawai kita di situ yang kita tugaskan di peringkat kerajaan negeri. Di Indonesia seumpama itu juga. Mereka mempunyai pegawai-pegawai yang kita tugaskan, dan saya dah minta Menteri Pelajaran kita, Datuk Dr. Yusof, untuk menyelaras, hubungi mereka, ya, untuk memastikan supaya bagaimana cara di antara kaedah yang perlu kita dapat sampaikan bantuan sebaik mungkin. Pertama, tempat penginapan mereka. Keduanya, bekalan makanan mereka perlu mencukupi. Yang penting, kesihatan mereka. Perlu juga kita lihat, we must make sure that pelajar-pelajar yang ada kena test, ya, sama ada betul tidak ada COVID-19, kita doakan tidak ada. Dan selepas itu kita akan hubungi mereka, dan bila mana kita dapat berhubung, kita akan maklumkan ibu bapa mereka, ya, yang ada di peringkat negeri ini. Dan saya yakin ada di antara ibu bapa dah pun berhubung dengan Kementerian Pelajaran. Anak-anak mereka berada di Indonesia, anak-anak mereka berada di Semenanjung, ya. Jadi ini di antara perkara yang kita tengah uruskan, ya. Contoh dalam masa yang terdekat, tidak tahu bila mana sekolah akan dibuka. Kalau dibuka pun, dan kita yakin bagaimana menempatkan pelajar-pelajar ini, ya. Okey. Datuk Seri, Kementerian Komoditi KPTK tadi ada keluar statement pertimbangan kilang sawit di 6 daerah. Jadi sebelum ni Datuk Seri cakap akan teliti kilang yang tidak ada kontak rapat dengan COVID. Jadi sudah diteliti atau tidak, dan kalau sudah, bila dia dibuka? So saya dah bagi arahan dengan satu Kementerian Kesihatan, ya, pengarah Datuk Christine Rundi last week lagi buat penelitian. I want the facts. Satu. Dan pihak polis lihat peringkat akar umbi. Saya tidak mau dengar daripada surat syarikat-syarikat semata-mata, ya. Bukan saya tidak mau dengar langsung, tapi saya nakkan the facts. Kalau benar kilang itu selamat, tidak ada kontak dia, pasal jarak jauh dia mungkin tidak begitu jauh, tapi nampak jarak jauh tidak jauh. Tapi kadang-kadang ladang bawa buah ke kilang. Ladang ini dari Sempurna, tapi dia simpan kilang itu antar ke kilang yang ada di Datu, pasal mungkin tidak ada ladang dekat yang berhampiran. So there's a contact di situ. Manakala kita dapati bahawa beberapa tempat, contoh di Felda Sahabat, di situ 6 positif. Di Sabah Softwood baru saja bagi donation tadi. Ya, dia bagi bantuan kita, JLC kerajaan kita, dan saya minta supaya tutup. Bukan pasal keuntungan. Ya, saya tahu menjadi pertimbangan kita, tapi nyawa manusia. Saya tidak mau nanti, contoh di Felda Sahabat 15,000. Dan saya tahu menteri dah berhubung dengan saya, minta merayu sangat. We go to the detail. I have to micromanage this. It cannot be done macromanaging it. Pasal dalam sistem yang kita hadapi, kalau kita hanya berdasarkan dengan macromanage polisi yang ada, surat datang tekanan daripada semua pihak, banyak. Buka supermarket, buka restoran, buka gunting rambut, buka night club, semua ada, susah itu. Tapi bagi kita nak pastikan supaya we go to the detail part. I know it's very taxing. Bagi kita nak mengurus, tiap-tiap hari saya berhubung. Kadang-kadang malam pun dengan SS. Pasal dia command center chief, director, dan saya kadang-kadang berhubung dengan CP. Macam mana compliance lockdown yang ada, roadblock yang ada. Saya minta laporan tiap hari daripada Director Kesihatan. Berapa jumlah yang positif, berapa jumlah yang sakit, berapa jumlah yang meninggal dunia, di mana tempat dia. Contoh macam di Tawau. Di Tawau bukan orang Tawau. Sebahagian ni datang dari Beaufort, datang dari Kuala Punjung. Tapi Nunukan. Dia ikut kumpulan-kumpulan itu, tapi kita kena lockdown di Tawau. Pasal apa? Dia jarak dekat dia di Tawau. Kalau saya antar balik, kalau kita biarkan mereka ikut laluan tikus,
lalu Pensiangan, Nabawan, Kuala Punyu, Sipitang, habis orang Sipitang. Datuk Ramli 2 pun mungkin kena. Ya, jadi itu yang jadi masalah. Jadi sebelum rakyat kita tidak kena ini, maka perlu kita urus takbir mereka dengan baik. Jadi ladang-ladang ni insyaAllah jangan bimbang sangat. Dia sampai bila penelitian? Well, saya akan buat secara dalam minggu ini, dan malam ini SS akan ada mesyuarat dan saya minta detail. Tapi mengambil fakta ni akan sedikit mengambil masa. Ada di antara mereka yang telah maklumkan kepada kita bahawa mereka free of it. Tapi saya dah buat garis panduan, ya, ada history dia. Garis panduan kita telah timbangkan beberapa peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Kalau maknanya syarikat ini kita lepaskan daripada lockdown yang ada, lepas itu mereka boleh beroperasi, tapi mereka perlu buat penelitian mengikut peraturan. Lepas itu kita akan buat rondaan. Kalau kita dapati bahawa they are not compliant, tidak mengikut seperti apa yang kita telah tekankan, jaga kesihatan pekerja-pekerja dia, kontak dia di mana dia, dan juga pakaian yang perlu dia, dan time yang dibagi kerja, kita tidak mau kerja, dia mesti ada shift dia. Berapa jam kerja dia, ya, dan kita nak pastikan supaya keselamatan. Sanitizer must be there, mask mesti ada, dan kita akan buat dari segi setiap waktu ada tempat di kilang itu mesti ada, ya, macam mana testing, sama ada orang ni, sama ada thermal tester dia ada, body temperature, ada simptom dia. Somebody within that outfit to monitor dari segi kesihatan, keselamatan yang ada di kawasan itu, dan kalau mereka mematuhi, kita boleh longgarkan dari keadaan ini. Jadi saya minta bersabarlah, ya. Saya tahu itu yang dibangkitkan. Saya ucap terima kasih daripada input yang diberikan, tapi saya harap sungguh supaya syarikat-syarikat ini bersabar seketika, ya. Pasal saya faham dan tahu keadaan ini membabitkan nyawa manusia, dan kita nak kenal pasti, ya, jangan ada kontak langsung, ya. Nak menyelamatkan nyawa manusia ini bukan mudah, ya, tapi untuk mengelakkannya we can do that. It is within our means. Di mana supaya kita buat sistem lockdown, not complete lockdown, but how to manage it. It must be done properly. Terima kasih. Sidang itu akan dijalankan seperti yang dijadwalkan pada 16 hari bulan, ya. Apa dia? Oh, State Assembly. Ya. We will, based on the time yang ada, kita ada sistem dia. Ya. Ada cara-cara dia. Pasal saya tahu sidang dewan lain pun bersidang di Kedah, di Pulau Pinang, dia bersidang. Kena kita mengikut perlembagaan yang ada. Kita tak boleh tak bersidang. Kita tak boleh nak bentangkan kewangan kita nak belanja duit. I have to pass all the bill. Masa kan nak tunggu sampai tahun depan. The money spent for this year, it has to be table. Kita kena jelaskan apa dia supaya jangan ada kekeliruan, jangan ada pemalsuan fakta yang ada. Saya tak mau nanti orang cerita sana cerita sini. The government of the day, we try our level best, ya. Kita untuk pastikan supaya bukan hanya penjimatan yang ada, tapi nak pastikan kewangan ini digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat kita di peringkat negeri Sabah ini, ya. Sidang dewan tu kan ada sistem, ya, dari segi kita mungkin kita akan shorten time frame dia, ya. Dan saya ingat pusat parlimen pun akan bersidang bulan Mei, ya, dan bagi kita kena ada peraturan-peraturan kita perlu ikuti, ya, dalam perlembagaan, dalam sistem yang ada, ya. We try to minimize the time frame, dan kita telah maklumkan jangan ada awam yang datang, ya. Yang kita perlu untuk nakkan supaya hadir dalam sidang dewan, ini yang pertama diresmikan oleh TYT, tidak ada seremonial, perbarisan cek sana TYT kita sambut terus sejak di tidak ada jamuan dia, minta supaya ucap, lepas tu kita bentang dan kita akan bahaskan sedikit semalam, ya. Dan saya minta SS perincikan the modus operandi macam mana sidang ini supaya it complies dari segi peraturan lockdown, supaya jangan banyak kontak dia, distance dari satu orang ke satu orang, ya. Okey, pasal kalau kita nak longgarkan bulan depan, bulan puasa, hari raya, then is already end of the time frame is given for us. Dari segi kebiasaan dia bersidang kena ada dalam satu waktu yang ditentukan, ya. Nanti kalau tidak ada sidang, dewan pun bubar secara automatik, dan kita tak mau dewan dibubar secara automatik. Okey. Difahamkan ada berlaku kejadian banjir di Pensiangan pagi tadi. Ya, kita faham, dan ini saya deactivate bahagian keselamatan di peringkat daerah-daerah, ya, bagaimana untuk memberi bantuan, dan Datuk Peter
Tadi setengah mesyuarat kabinet pun dia terus bertolak ke kawasan itu. Saya maklumkan, jaga dengan baik, pastikan kemudahan-kemudahan untuk menyelamatkan sama ada bomba, perahu-perahu yang ada. Ini yang kita nakkan, ada kemudahan-kemudahan. Mungkin jambatan yang patah ataupun jalan raya yang dah rosak, ya, kena diguna baik, ditambah baik. Pasal itu tempat laluan yang ada, dan duit yang kita telah bentangkan itu akan digunakan. Yang kadang-kadang orang persoalkan, ini duit untuk apa ni? Tapi diorang tidak tahu, we expect things will come, all sort of various kind of needs yang ada, dan kita perlu kewangan dari segi dan kita kena jelaskan, dan keuangan ini kita akan verify how the expenditure is done. Saya akan maklumkan di Dewan nanti, ya. So there is no worries on our part. Saya dah minta pengarah SPRM pun masuklah. Kalau nak masuk, pergi pejabat saya pun masuklah, cek Kementerian Kewangan, ya, apa cara dia, apa kaedah dia. We are very transparent. Tapi jangan assume kita as if we are doing something illegal like what they have done before. This is a different government system yang ada, ya. Alright. Terima kasih. Ada lagi? Monggo. Everything okay? Terima kasih banyak semua media sosial. Bagi makan dia, kesian. Cuma